Okay, Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Dalam video ni hari ni, cikgu akan terangkan tentang macam mana untuk mengira cukai jalan. Jadi kita sekarang masih dalam bab 4 matematik pengguna percukaian, masih dalam standard pembelajaran yang sama seperti dalam kelas sebelum ni, iaitu kita nak mengkaji. Tengok balik apa standard pembelajaran dia kejap. Okey, kita nak mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai jenis cukai. Jadi cukai yang pertama kita belajar sebelum ni macam mana nak kaji, tafsir dan kira cukai pendapatan. Okey, bahagian yang kedua, hari ni kita akan tengok macam mana nak kira cukai jalan. Jadi kamu boleh rujuk dari buku teks kamu muka surat 111. Okey, muka surat 111. So, cukai jalan secara ringkasnya macam yang kita dah belajar dah sebelum ni dikenakan kepada semua pengguna jalan raya. Okey, orang yang bawa kenderaan di atas jalan raya, kenderaan yang berenjin mesti bayar cukai jalan. Okey, cukai jalan tu dibayar dalam tempoh setahun. Kalau ada cukai jalan baru boleh jalan atas baru boleh bawa kenderaan kamu di atas jalan. Tapi kalau tak ada cukai jalan, kamu tak boleh bawa kenderaan tu atas jalan. Okey, so hari ni kita akan tengok macam mana nak mengira cukai jalan. So cukai jalan macam cikgu kata tadi dikenakan kepada kenderaan berdasarkan kapasiti enjin. Okey, kamu dah belajar dah dalam bab sebelum ni waktu insurans kenderaan ataupun insurans motor, cikgu dah terangkan dah kereta, motor ada pelbagai kapasiti enjin ataupun kadang-kadang kita sebut sebagai CC. Okey, berdasarkan kapasiti enjin yang kamu gunakan sebagai pemilik. Okey, kalau ada orang yang bawa kereta besar, mungkin kapasiti enjinnya besar. Kalau yang kecil macam kancil, Myvi, kapasiti enjinnya lebih kecil. Okey, pada kebiasaannya, cukai jalan ni akan lebih tinggi bagi kenderaan yang lebih tinggi kapasiti enjin dia. So, konsep dia, cukai jalan mahal kalau kata kenderaan kamu enjinnya besar. Apa contoh kenderaan yang enjin besar? Kita bagi dua contoh kenderaan lah. Cikgu bawa Myvi, so cikgu bagi contoh Myvi. Kemudian kita bandingkan dengan satu lagi kereta BMW contohnya. Okay. So Myvi ni kapasiti enjinnya paling rendah 1.3 cc. Okey, BMW kalau tak silap cikgu, kejap cikgu search . Okey, ada yang 1.8, ada yang 2.0. Kejap. Kita tengok. Okay, let's say lah kapasiti enjin kereta BMW 1.8 cc. So kalau kita bandingkan BMW lagi besar dia punya cc daripada Myvi. So of course lah BMW ni lebih mahal daripada Myvi. Orang yang bawa BMW tu akan bayar cukai jalan. Cukai jalan lagi mahal lah dari cikgu yang bawa Myvi sahaja. So bawalah kereta kecil, untung dari segi cukai jalan. Okey, jadi kita bincangkan contoh 6 dari buku teks kamu. Dalam contoh 6 ni dia tunjuk kadar cukai jalan motosikal di Sabah dan Sarawak. Ya, spesifik pada keadaan di Sabah dan Sarawak. So kita baca, kita fahamkan jadual, kamu ada kapasiti enjin. Okey, range yang ada 151 cc hingga 200 cc. 201 cc hingga 250 cc and then 251 cc hingga 500 cc. Kalau kamu tengok ini kecil kan? Kecil ni selalunya untuk motosikal. Macam kereta Myvi 1.3 tu sebenarnya 1300 cc. Okey.
Kalau kenderaan tu ribu-ribu lah. Kalau dalam range ratus-ratus ni untuk motosikal. Okay, di sini pun dia dah bagi tahu dah sebenarnya motosikal. Okay, jadi kadar cukai jalan ni dia terbahagi kepada dua. Ada satu kita panggil sebagai kadar asas. Okay, yang kedua kadar progresif. Tapi kalau kamu tengok di sini dia tak bagilah kadar progresif untuk motor. Cumanya dia bagi kadar asas. Okay, yang pertama RM9. Okay, untuk range yang kedua RM12. Untuk range yang ketiga RM30. So soalannya sekarang dia kata Encik Chong memiliki sebuah motosikal kegunaan persendirian di Sarawak. Ingat ini untuk Sabah Sarawak, so guna jadual ini dengan kapasiti enjin 260cc. Hitung cukai jalan untuk motosikalnya. So 260cc senang je, kamu carilah dia duduk dalam range mana. So dia duduk dalam range yang terakhir ni, antara 251 hingga 500cc. Jadi kadar asas untuk cukai jalan motosikal Encik Chong ni bersamaan dengan RM30. Itu je. Senang. Okay, kita tengok pula untuk contoh yang ketujuh. Okay, dari buku teks kamu. Sekarang jadual yang baru ni menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian. So kita highlight dulu. Kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung Malaysia. Okay, jadi sama juga dia akan bagi lingkungan cc enjin. So start dengan 1000 dan ke bawah RM20. Okay, 1001cc hingga 1200cc RM55. So 1201cc hingga 1400cc RM70. Okay, yang seterusnya kau boleh baca sendiri. Okay, tapi kalau kamu perhatikan untuk 4 yang pertama tiada kadar progresif. Tapi untuk 2 yang terakhir bagi kereta yang cc-nya besar antara 1.6 hingga 2.0, okay, kadar asasnya mahal. And then ada lagi tambahan kadar progresif 40 sen bagi setiap cc melebihi 1600cc. Apa maksud dia? Contohlah kan, kalau kamu ambil kadar progresif tu, kamu ambil 1700cc kenderaan kamu. Okey, untuk kadar yang pertama RM200, kemudian lebih daripada 1600 tu ada 700cc lagi. Kamu akan ambil 700 darab dengan 40 sen. Kenapa? Sebabnya dia kata bertambah 40 sen bagi setiap cc yang melebihi 1600cc. Itu cara kamu nak fahamkan jadual untuk kadar progresif ni. So kita terus tengok pada ruangan soalan dia. Kata sini kita ada Alan. Alan memiliki 2 buah kenderaan. Okay, penggunaan sendiri di Melaka. So di Melaka di Semenanjung Malaysia kita akan guna jadual ni dengan kapasiti enjin masing-masing ialah 859cc dan 1997cc. Okay, ada 2 kereta. Hati-hati. So hitung cukai jalan untuk kedua-dua keretanya. Okay, yang pertama kita kira untuk kereta yang cc kecil ni lah. 859cc ni. Senang ceritanya, dia rendah daripada 1000, kita akan terus ambil dari jadual kamu. Yang pertama, RM20. Okey. Untuk kereta Alan yang 1997cc tu, okey, kita akan ambil daripada ruangan yang bawah ni sebab dia lebih dari 1800. Okey, yang pertama akan ambil dulu 280. Kemudian kereta Alan tu kalau melebihi daripada 1800cc akan bertambah 50 sen bagi setiap cc. So kamu akan kira lah berapa lebih daripada 1800 tu. 1997 tolak dengan 1800. Okey. Sebab tu kat sini ada tolak. Darab dengan 50 sen sebabnya kereta yang kapasiti besar daripada 1800cc, cara pengiraan dia kita akan ambil dulu kadar asas. Okey. Yang lebih je daripada 1800cc, setiap cc lebih itu kita akan tambah 50 sen. Okey, jadi bila kita buat pengiraan, kamu akan dapat
yang tambahan kadar progresif tu sebanyak RM98.50. Jadi jumlah cukai jalan yang perlu dibayar oleh Alan ialah RM378.50. Jadi ini cara macam mana nak kira cukai jalan kenderaan. Okey. Kalau kamu ada kereta nanti, tak ada lah kamu PJ. Okay, kita nak renew road tax ni selalu di JPJ. Tak ada lah JPJ suruh kamu kira sendiri. Memang dia akan tolong kirakan untuk kamu. Kamu habaq je nombor plate kereta. Okay. ABC 456. Satgi dia key in je ABC 456, dia tahu dah maklumat kereta kamu, jenis apa, berapa cc, terus dia bagi tahu berapa harga. Tapi kenapa? Kamu kena belajar supaya kamu tahu kenapa kamu bayar mahal ataupun kenapa kamu bayar murah. Tak ada lah kamu nanti satu hari nanti kamu PJ, kamu gaduh pula dekat PJ tu. Kenapa saya kena bayar RM55 sedangkan dia bayar RM20 je untuk cukai jalan dia. Jadi sebab itulah kamu diperkenalkan dengan ilmu tentang cukai ni supaya kamu faham dan kamu tahu apa yang kamu bayar dan kenapa kamu bayar jumlah tertentu. Okay? So kita stop sini. Macam tadi cikgu dah bagi dah video tentang latihan soalan nombor 6 tu. Kita tak apa, kita bincang sikit lah. Soalan 6 dari buku teks. Cikgu kata tadi sambung soalan 6 dari buku teks. So dalam soalan 6 ni tentang cukai jalan. Okay. Dia ada bagi dua situasi. Bukan dua situasi, dua kenderaan dalam soalan ni. So Firdaus ni dia ada satu motosikal dan satu lagi kereta. Dia bagi kapasiti enjin untuk motosikal dengan kereta dia. So motosikal dia 220cc, kereta dia 1860cc. So bila kamu nak hitung cukai jalan, kamu akan rujuk mengikut jadual spesifik. Kalau motor, rujuk pada bahagian motor. Kalau kereta, rujuk pada bahagian kereta. So tengok baliklah 220cc mana dalam lingkungan ini. Jadi itu yang dia perlu bayar. Kalau kata 1860cc, tengok pada cukai jalan kereta persendirian 1860cc duduk di bahagian ini. Okay, jadi kamu tahu dah untuk 1,800 yang pertama RM280. Untuk baki dia kamu akan darab dengan 50 sen. Jadi kamu boleh buat sendiri, dapatkan jawapan. Esok kelas cikgu akan tunjuk berapa jawapan dia. Cikgu rasa ini senang je, tak payah bincang pun tak apa. Cik jari pun kamu boleh dapat jawapan. Okay, kalau dah siap nanti semak jawapan di bahagian belakang buku teks untuk pastikan jawapan kamu tu betul. So kita stop dekat sini. Esok cikgu akan sambung dengan cukai pintu. Okey, cukai pintu. Kemudian cukai jualan dan perkhidmatan. Kita habiskan untuk dua lagi jenis cukai. Ada satu lagi, cukai tanah. Okay. Kita akan habiskan untuk pengiraan jenis cukai dan kita akan habiskan juga latihan dari buku teks kamu. Ataupun cikgu terangkan siap-siap lah tentang cukai 3 jenis lagi ni sebabnya simple saja. Okay. Jadi kita tengoklah. Cikgu terangkan siap-siap soalan cara pengiraan 3 jenis cukai ni. Kemudian kiranya esok kita boleh bincang saja latihan dan kita try jawab soalan penyelesaian masalah. Kalau boleh kita habiskan minggu ni juga bab ni supaya minggu depan kita boleh masuk bab baru. Okay, so kita sambung dengan mengira cukai pintu. So cukai pintu dia di bawah tanggungjawab pihak berkuasa tempatan. Kalau kamu ingat balik dalam bahagian sebelum ni. Okey, jadi kadar pengiraan pun ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. So dia ditetapkan harga dia tu berdasarkan lokasi
dan jenis hartanah. Okey, kalau lokasi kamu di kawasan bandar, beza nilainya dengan lokasi di kawasan luar bandar. Okey, kemudian jenis hartanah kamu tu pun menentukan cukai pintu yang kamu perlu bayar. So, jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung pada kadar cukai yang dikenakan atas nilai tahunan. So, cara pengiraan dia kita akan pakai rumus ini. Jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. So, macam mana nak kira nilai tahunan ni? Ada di bahagian buletin ilmiah ni dikongsi, nilai tahunan tu kamu akan ambil berapa anggaran sewa sebulan. Okey, darab dengan 12 bulan. Kenapa kita darab dengan 12 bulan? Sebabnya kita nak kira untuk setahun tu berapa nilai anggaran tahunan tu. Okey, jadi nilai tahunan ataupun taksiran tahunan merupakan anggaran kasar sewa tahunan. Macam cikgu kata tadi lah. Sebab tu kamu akan ambil anggaran sewa darab dengan 12 bulan. Tapi anggaran tu mesti munasabah. Janganlah kalau kata orang lain di kawasan yang sama sewanya 1,000 tapi kamu pergi hentam sampai bukan pergi hentam lah. Selalu kalau lagi mahal kamu buat nilai anggaran tu lagi mahal cukai pintu kamu dah bayar kan. Kamu nilaikan jumlah yang terlampau rendah. Orang lain 1,000 kamu nilaikan dalam 400. So dia tak munasabah lah. Dia kena mengikut juga lokasi kamu tu. Okay. Dan dijangka akan diperoleh dalam tempoh setahun daripada pegangan tertentu jika disewakan. Itu kamu boleh membaca sendiri. So kita tengok contoh 8. Mariani memiliki sebuah rumah kediaman di Subang Jaya. Okey, ini sekarang libatkan rumah kediaman di Subang Jaya. Nampak dia bagi tahu jenis hartanah dan dia bagi tahu lokasi di mana hartanah tersebut. So, dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Perbandaran Subang Jaya. Nampak dikutip oleh Majlis Perbandaran Subang Jaya. Diberi bahawa nilai tahunan dia dah bagi siap-siap sebanyak 6,580 dan kadar cukai pintu ialah 5%. So, hitung cukai pintu yang perlu dibayar setiap setengah tahun. So, hati-hati ya, soalan dia bukan kadar setiap setahun tapi setiap setengah tahun. So, rumus yang dibagi ni ialah jumlah cukai pintu untuk setahun. Kalau kamu nak setengah tahun, kau bahagi 2 sajalah. Sebabnya setengah tahun tu 6 bulan. Kalau kata dari 12 bulan, 6 bulan tu separuh, setengah, 1/2. Bahagi 2 saja dari jumlah yang kamu dapat. So, rumus tadi, kadar cukai pintu kita ambil 5%. And then nilai tahunan dah bagi siap-siap 6,580. Bila kita darabkan kadar cukai pintu setahun 329. So sebab kita nak tadi setengah tahun bahagi 2 kita dapat cukai yang perlu dibayar oleh Mariani ialah sebanyak RM164.50 setiap setengah tahun. Okey, itu yang ketiga, cukai pintu. Next, kita akan tengok pula tentang cukai tanah. Okey. Cukai tanah ditetapkan oleh kerajaan negeri. Okey, berdasarkan lokasi, saiz dan jenis tanah. Jenis tanah tu untuk kegunaan apa? Komersial ke, untuk rumah ke, untuk perindustrian ke. So, dia bergantung juga kepada jenis tanah yang digunakan tu. Jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung pada kadar cukai tanah setiap unit keluasan atas jumlah keluasan tanah yang dimiliki. So, senang ceritanya kamu guna sahaja rumus ni. Rumus untuk kira cukai tanah, kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab dengan jumlah keluasan tanah. Selalunya maklumat ni dia akan bagilah, tak adalah pening-pening kamu nak tengok, tak ada. Direct je soalan ni. Untuk ni selalunya direct je, dia bagi nilai kamu darab terus. So, macam contoh 9 ni, Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter persegi. So, dia dah bagi keluasan dia 130 meter persegi. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 0.43 sen bagi setiap meter persegi. So, hitung
jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun. Kamu ada kadar, kamu ada, kamu ada kadar untuk setiap meter persegi dan kamu ada berapa luasnya, darabkan saja kita dapat jumlah cukai tanah. So, bila kita darab, kamu akan dapat RM55.90 setahun. Jadi, ini jumlah yang Encik Hamid bayar. Okay? Walaupun tadi dalam soalan, dalam poin yang pertama, dia kata kadar cukai tanah ni bergantung pada lokasi, saiz dengan jenis sara tanah kan. Dia takkan mempengaruhi lah rumus kamu sebabnya nilai-nilai ni dia akan bagi. Okay, rumus dia pun straightforward. Tak ada lah ada jadual ke apa. Kamu tak payah risau lah. Next, bahagian yang terakhir, bagaimana nak mengira cukai jualan dan perkhidmatan. So, kadar cukai jualan ni, dia bergantung kepada barang. Dia beza. Ada yang 5%, ada yang 10%. Dia bergantung kepada barang selalunya. Tapi untuk cukai perkhidmatan dia tetap 6%. So kamu kena ingat bahagian ni, ingat ada dua jenis lah. Satu cukai jualan. Cukai jualan adalah berbeza mengikut barang. Tapi kalau cukai perkhidmatan kadarnya tetap 6%. Okey, tapi macam contoh lah kan, sini cukai perkhidmatan ni. Bagi kad kredit dia dah tetapkan RM25 setahun. Tapi jenis-jenis perkhidmatan yang lain kadarnya ialah 6%. Contoh 10 kita tengok. Sofia dia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga RM240 semalam. Okay, menyewa bilik di hotel RM240 semalam. So, Sofia menginap di hotel itu selama 2 malam, untuk 2 malam. Diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. So, dalam kes ni sekarang, perkhidmatan yang diguna tu perkhidmatan hospitality lah. Kalau hotel, jatuh bawah perkhidmatan lah, bukan jualan. So, kadar dia tetap 6%. Kamu kira je lah untuk semalam 240. Kalau 2 malam berapa jumlah dia? So 240 darab dengan 2 dulu sebab dia tidur 2 malam. Kalau dia tidur 3 malam darab dengan 3. Kalau dia tidur 10 malam darab dengan 10. Okay? And then terus darabkan dengan 6%. Satu je cikgu nak ingatkan, bila tekan kalkulator jangan darab 6 sebab ini peratus. 240 darab dengan 2 darab dengan 6%. Nampak macam simple. Alah, cikgu ini pun nak bagi tahu tapi kadang-kadang benda ni akan mensilap dalam exam. Jangan terlampau overconfidence sangat lah. Terlampau over lagi. So, berapa jumlah yang dia kena bayar? Dia kena bayar cukai sebanyak RM28.80. Maksudnya nanti bila dia bayar, dia akan bayar 240. Okay, darab dengan 2. Kemudian tambah lagi dengan RM28.80. Kamu tak payahlah jumlahkan. Kalau kamu nak jumlahkan boleh jugalah supaya kita tahu berapa dia kena bayar. Tapi dalam soalan dia tak minta jumlah yang perlu dibayar oleh Sofia. Dia hanya minta cukai perkhidmatan. So bagi sahaja nilai cukai perkhidmatan. Kalau kamu nak kira, contohlah kamu nak tahulah berapa Sofia bayar, kamu kira lah 240 sebab dia tidur 2 malam darab dengan 2. Okey, tambah dengan berapa yang dibayar untuk cukai tadi, RM28.80. So, tambahlah RM28.80 sama dengan okey. So, untuk 2 malam, Sofia akan bayar sebanyak RM508.80. Itu kalau dia minta berapa jumlah bayaran Sofia lah. Tapi ini dia minta spesifik cukai perkhidmatan. Okey, tadi memang cikgu bagi tahu buat soalan 6 saja. Lepas tu soalan 6 tu pula, untung kamu dalam video tu dia dah terangkan macam mana nak buat. So latihan tambahan kamu 6, kamu akan sambung 7, 8, 9. So sepatutnya dalam buku latihan kamu untuk 4.1C ni kamu akan jawab soalan 1 sampailah soalan 9. Cuma sambung saja. Tak perlulah tulis baru ke muka surat baru ke, sambung saja. So kita akan berhenti di sini. Esok
kita akan sambung dengan soalan penyelesaian masalah standard pembelajaran yang terakhir. Kita habiskan ke bab ni supaya minggu depan kita boleh masuk bab yang baru. So itu sahaja untuk dari cikgu untuk hari ini. Pastikan kamu buat latihan kamu, okay? So terima kasih semua kerana dengar. Kita jumpa esok. Bye.